Contoh. Dah. Dah rakam dia tu. Rakam je. Dah rakam. Dah. Oh, ya. Yang lain tak cantik. Ada tak? Ha, Tak masuk wifi, tak masuk. Ada WhatsApp. rakam je. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la kiram ashab nizam insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam agama, insyaAllah. Yang dihormati Fadil, Tuan Imam kita, tak lupa juga yang semuliakan Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita yang tertangguh disebabkan Ramadan. Dan kita masih lagi dalam mood hari raya ni. Hari raya kita ni sebulan kan. Sebulan. Puasa sebulan, raya pun sebulan. Kadang terlajak. Lewat pada sebulan pun ada juga. Kan? Gitu. Jadi walaupun raya, kita teruskan jugalah pengajian kita ni. Nak tunggu raya habis memang tak tahu bila nak habis. Jadi kita masih lagi dalam pembahasan perempuan yang haram dikahwini. Kita sambung semula pengajian kita bab nikah itu. Kita lihat perempuan-perempuan yang haram dikahwini. Yang seterusnya dia ada 3 jenis perempuan yang haram dikahwini hari itu. Pertama disebabkan oleh qarbah. Qarbah maknanya kerabat. Hubungan kerabat. Yang kedua musaharah, persemenaan. Dan yang ketiga ar-ridha. Ridha maknanya penyusuan. Dan kita berada di muka surat 42. Saya punya 42 lah. Perempuan-perempuan yang haram dikahwini. Yang seterusnya itulah anak tiri perempuan, bintu zaujah. Bintu zaujah maknanya anak tiri perempuan. Di mana anak tiri perempuan haram dikahwini oleh bapa tiri. Anak tiri perempuan
haram dikahwini oleh bapa tirinya. Pengharaman ini berlaku apabila ibu kepada anak tiri tersebut telah pun disetubuhi oleh bapa tiri dia. Kalau tak disetubuhi bolehlah, tapi dengan syarat dia bercerai dengan ibu tadi. Selagi mana tak bercerai, tak bolehlah berkahwin dengan anak tiri dia. Dan satu lagi, apabila ibu tiri telah pun disetubuhi, maka anak tiri haramlah dikahwini oleh bapa tiri. Macam tu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dahaltum bihin fa in lam takunu dahaltum bihinna fala junah alaikum. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri, haramlah. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, maksudnya belum campuri isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengan dia. Tak salahlah berkahwin dengan anak tiri, dengan syarat telah pun diceraikan oleh ibu dia, oleh bapa tiri akan ibu dia, dan tidak berlaku lagi persetubuhan macam tu. Kan? Ataupun ibu tu dah meninggal. Ibu tu dah meninggal dan tak ada berlaku persetubuhan apa-apa pun sebelum tu. Maka bolehlah. Sebab kadang ada berlaku macam tu lah. Jaranglah berlaku, tapi ada berlaku lah macam tu. Dia datang suka dengan mak, suka pula dengan anak, kan? Yang tak boleh tu kalau buat benda tak elok lah. Benda tak elok, semua mahram, tu yang paling teruk. Banyak berlaku kan, semua mahram. Saya tengok bila isteri sakit kan, ataupun tak boleh memberikan kepuasan pada dia, yang dia nampak anak tiri lepas tu anak tiri tak dikojok. Lakunya tu lah. Dunia akhir zaman ni macam-macam berlaku, tuan-tuan. Kadang kita pun takutlah kadang macam tu. Kita minta berlindung kan kepada Allah Ta'ala, janganlah berlaku benda tu dalam keluarga kita sendiri, insya-Allah. Baik. Jadi pengharaman ini tidak hanya kepada anak tiri yang tinggal bersama-sama dengan bapa tiri, tetapi juga termasuk anak tiri yang tidak tinggal bersamanya. Yang tidak tinggal bersama dengan dia. Mungkin anak tiri itu tinggal tempat lain lah, rumah lain dan sebagainya. Tetap jugalah bapa tiri tidak boleh menikah dengan anak tirinya. Kalau berlaku macam tu, pihak yang berwajib maka naklah diberitahu dah. Terutama sekali pejabat agama lah, bahagian penguatkuasa kena diberitahu dah berlaku macam ni. Dengan mak pun dia buat, dengan anak tiri pun dia buat sekali. Terutama sekali benda-benda yang biasanya berlaku ni masyarakat yang jenis jahil agama, tak faham agama, tak mengaji, tak belajar, tak campur masyarakat dan sebagainya. Itu yang berlaku macam tu. Dengan mak pun dia tidur, dengan anak tiri pun dia tidur sekali. Maksud anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu adalah bagi menerangkan kebiasaan anak tiri tinggal bersama-sama bawah jagaan bapa tiri dan ibu dia. Maksud anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu ialah bagi menerangkan kebiasaan berlaku itulah. Anak tiri tinggal bersama dengan bawah jagaan bapa tiri dan ibu dia. Macam tu. Jadi jagalah dengan baik. Walaupun mungkin ialah bukan anak kita kan. Kita contohlah kita ni bapa tiri. Kita jagalah dengan baik budak tadilah. Bagi makan, bagi minum, bagi persekolahan dia, bagi pendidikan dia. Untuk kemampuan kita lah. Sepatutnya yang bertanggungjawab bapak dia sendiri. Bapak dia sendiri sebenarnya tanggungjawab. Tak bapak dia pun tak beritahu. Kan?
Bapak pun tak tahu berkenaan anak dia sendiri. Kita ni bapak tiri je. Kalau ikutkan, kita tak ada tanggungjawab kat situ dah. Nak bagi makan minum. Tapi disebabkan oleh kesihan kita, berlaisan dan sebagainya, kita bagilah sikit duit belanjaan tu dia kan. Yang tu. Baik. Demikianlah sebaliknya, seorang perempuan haram mengawini bapa tiri, menantu lelaki, anak tiri dan bapa mentua. Seorang perempuan haram juga mengawini bapa tiri, menantu lelaki. Minat pula kat menantu kan. Minat kat menantu lelaki kan. Dah menantu lelaki dah orang kata handsome kan, kacak kan. Handsome, kacak, semua adalah kan, macam selebriti punya muka, selebriti punya. Jadi kan, mak mentua pula minat dengan menantu pula. Dan insya-Allah. Kemudian anak tiri dan bapa mentua, haram berkahwin dengan bapa mentua. Dah kira bapak sendiri kan, gitu. Tapi zaman sekarang itulah saya cakap tadi, apa-apa saja boleh berlaku. Apalagi kalau orang berkenaan tersebut, orang masyarakat jahil kan, berkenaan hukum makam dan sebagainya. Baik. Seterusnya, hubungan penyusuan. Muharramat birridha. Birridha mana pengharaman dari segi penyusuan. Terdapat 7 golongan perempuan yang haram dikahwini kerana penyusuan. Dalam Quran disebut 2 golongan sahaja, manakala baki dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 golongan itu ialah pertama, ibu susuan. Pertama, ibu susu. Birridha. Birridha. Wa hiya al-mar'atu allati arda'atka. Itulah perempuan yang telah menyusukan anak orang tadi, ataupun perempuan yang telah menyusukan engkau. Sini sebut ibu susu ialah perempuan yang telah menyusukan anak orang lain. Dia haram dikahwini anak susuan tersebut, termasuk ibu kepada ibu susu. Termasuk ibu kepada ibu susu tu pun haram dikahwin. Nenek sebelah ibu, nenek sebelah ibu susu pun tak boleh. Nenek belah bapa susu. Nenek belah bapa kepada ibu susu. Nenek terbelah bapa kepada ibu susu pun tak boleh juga dikahwinlah. Apabila seandainya seorang ibu susu itu telah menyusukan seorang anak. Dan susu itu kalau disebutkan dalam kitab lain mana 5 kali lah. 5 kali susu yang mengenyangkan. 5 kali itu. Okey, maka haramlah dia berkahwin. Dan kita juga, kalau seandainya kita ni anak susu, kita pula haram berkahwin dengan adik-beradik susuan. Gitu. Adik-beradik susuan pun haram kahwin. Walaupun mak lain, ayah lain. Kan kita mak ayah lain. Dia perempuan, mak ayah lain, tapi ibu susu yang sama. Ibu susu yang diambil daripada kecil lah, gitu. Haramlah dikahwin. Kadang berlaku begitulah macam tu. Kadang tak ada anak. Kenapa dia ambil sebagai anak susu? Biasanya kadang tak ada anak. Kalau Nabi Muhammad SAW, memang style orang Arab macam tu. Ibu susu Nabi siapa? Halimatus Sa'diyah kan? Dia ada seorang lagi. Dia salah seorangnya Halimatus Sa'diyah lah. Daripada ke Bani Sa'ad. Daripada Bani Sa'ad. Kerana kebiasaan Arab ni kan, mereka akan menyusukan anak mereka yang kecil kepada wanita-wanita yang berada di luar kota. Kerana dalam kota ni masyarakat agak kasar sikit kelakuan perangai masing-masing. Jadi dibagi kepada ibu susu. Dan ibu susu Nabi itulah Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya Halimatus Sa'diyah tu bukan dia susukan Nabi je, ada lagi lain. Beberapa orang lain yang disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Tuan. Tu ada cerita tu, panjang cerita tu berkenaan Halimatus Sa'diyah tu. Baik. Kemudian dah haram dikahwini anak susuan tersebut, termasuk ibu kepada ibu susuan, nenek belah ibu dan nenek belah bapa. Nenek belah bapa pun tak boleh
Kalau seandainya kita dah menjadi anak susuan. Baik. Kemudian adik-beradik perempuan susuan. Mereka ialah perempuan yang menyusu dengan ibu kita, atau dia menyusu dengan ibunya, atau kita dan perempuan yang lain bersama-sama menyusu dengan seorang perempuan. Masing-masing menyusu dengan seorang perempuan. Adik-beradik lah, adik-beradik susuan. Maka haramlah dikawini. Kalau lelaki lagi pula tak boleh kahwin kan. Ini perempuan lagi tak boleh. Mereka ialah perempuan lain yang menyusu dengan ibu kita. Perempuan lain menyusu dengan ibu kita sendiri, atau kita menyusu dengan ibunya. Dia ada perkara pertama, perempuan lain menyusu dengan mak kita. Perempuan lain menyusu dengan mak kita kan. Atau kita menyusu dengan ibu dia, ibu perempuan itu. Atau kita kan. Menyusu dengan ibunya, ibu kita kan. Atau perempuan yang lain sama-sama menyusu dengan seorang perempuan. Perempuan lain yang sama-sama menyusu perempuan. Okay, ada 3 kan. 3 tu, pertama, perempuan lain menyusu dengan ibu kita sendiri. Pertama. Yang kedua, kita menyusu dengan ibunya, ibu perempuan itu. Kan? Atau kita tu mungkin tak adalah. Silap tu. Dan perempuan lain sama-sama menyusu dengan seorang perempuan. Seorang perempuan yang lain. Maka haramlah berkahwin. Itu katakan sebagai adik-beradik perempuan susuan. Jika seorang perempuan menyusu dengan ibu kita, dia haram kita kahwini. Seorang perempuan berkahwin dengan ibu kita sendiri, dia haram dikahwini. Namun kita halal menikahi adik-beradik perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Yang menyusu dengan kita tu contohnya ibu kita namanya, ibu kita siapa? Namanya Aminah. Ibu kita Aminah. Ada seorang ni Fatimah. Fatimah menyusu dengan Aminah. Kan Aminah ni ibu kita sendiri. Jadi adik-beradik Aminah tu tak menyusu dengan ibu kita. Dia menyusu dengan mak dia sendiri. Maka kita halal berkahwin dengan adik-beradik dia saja. Tapi dengan dia tak boleh lah. Dengan dia tak boleh. Tapi adik-beradik dia boleh. Ruqayyah ke, Zainab ke apa sebagainya itu boleh. Sebab dia tak menyusu dengan ibu kita. Yang menyusu ibu kita tu seorang je. Baik. Ulang pula. Namun kita halal menikahi adik-beradik perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita. Jika kita menyusu dengan ibu kepada seorang perempuan, maka kita haram mengahwini perempuan tersebut dan semua adik-beradik perempuannya. Tengok adik. Jika kita menyusu dengan ibu kepada seorang perempuan, ibu pada seorang perempuan, maka kita haram mengahwini perempuan tersebut dan semua adik-beradik perempuannya. Semua adik-beradik perempuannya haramlah kalau kita menyusu dengan ibu perempuan itu. Yang tadi perempuan tu menyusu dengan ibu kita. Sekarang ni kita pula menyusu dengan ibu perempuan itu. Okey. Adik-beradik perempuan itu macam mana? Haramlah. Haramlah kita kahwin adik perempuan dia. Macam tu. Faham kan? Yang pertama tadi, dia, perempuan tu menyusu dengan ibu kita. Ibu kita namanya Aminah. Nama perempuan tu Fatimah. Nama kita Ahmad. Contohlah Ahmad kan. Macam tu. Jadi, kita haram berkahwin dengan Fatimah. Adik-beradik Fatimah tu boleh tak kita kahwin? Boleh. Kita boleh kahwin dengan adik-beradik Fatimah tu. Sebab adik-beradik Fatimah tu tidak menyusu dengan ibu kita. Yang menyusu dengan ibu kita ialah Fatimah saja. Okey, itu gambaran pertama lah, surah pertama. Surah yang kedua pula, kan? Kita pula menyusu dengan ibu Fatimah. Ibu Fatimah contohnya namanya Khadijah. Kita menyusu dengan Khadijah. Kan? Fatimah pun menyusu dengan Khadijah. Okey. Lepas tu Fatimah ni dia ada beradik-adik yang lain. Zainab ke, Ruqayyah ke, Ummi Kalsum dan sebagainya kan. Zainab Ruqayyah Ummi Kalsum ni menyusu juga dengan
Yang tadi ibu daripada Fatimah tu, nama Khadijah. Maka kita haramlah berkahwin dengan Fatimah, haramlah berkahwin dengan Ummi Kalsum, haramlah kahwin dengan Zainab dan seterusnya itu. Berbanding dengan yang tadi kan. Boleh? Faham kan? Gitu. Baik. Jika kita menyusu dengan ibu kepada seorang perempuan, maka kita haram mengahwini perempuan tersebut dan semua adik-beradik perempuannya. Semua adik-beradik perempuannya haram. Namun adik-beradik kita halal mengahwininya. Adik-beradik kita pula halal mengahwini pula. Jadi kita adik-beradik yang lain kan. Contohnya siapa? Ali, Abu Bakar, Osman kan. Adik-beradik kita ni boleh berkahwin lah dengan adik-beradik dia. Adik-beradik Fatimah. Namun adik-beradik kita halal mengahwini dan semua adik-beradik perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita dan adik-beradik lelaki kita pula tidak menyusu dengan ibu perempuan itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu. Ini haramlah. Ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu. Baik, kemudian C. Anak perempuan, adik-beradik lelaki susuan. Anak perempuan, adik-beradik lelaki susuan. Anak perempuan, adik-beradik lelaki susuan. Boleh. Anak perempuan, adik-beradik susuan. Okey. Orang ni namanya contohnya Fatimah. Kan? Fatimah, dia punya saudara susuannya Ali. Kan? Ali ni dia ada adik-beradik lagi. Ali ada adik-beradik lain. Jadi Ali ni dia ada anak dia. Ali tu ada anak dia. Jadi anak perempuan, adik-beradik lelaki susuan. Maka haramlah berkahwin. Anak perempuan, adik-beradik lelaki susuan. Contohnya Ahmad, ni Ali. Ahmad dengan Ali, ibu susuan sama. Aminah. Kan? Ali ni dia ada anak perempuan. Ali ada anak perempuan. Okey? Jadi Ahmad ni nak kahwin dengan anak perempuan Ali ni. Tak boleh lah. Dia tak boleh. Tak boleh kahwin dengan anak perempuan Ali tu. Mana anak perempuan, adik-beradik lelaki susuan. Maka haramlah berkahwin. Kemudian anak perempuan, adik-beradik perempuan susuan. Anak perempuan, adik-beradik perempuan pun tak boleh juga. Ni Ali, kemudian Fatimah. Ibu susuan adalah Aminah. Fatimah ada anak perempuan. Fatimah ada perempuan. Ali nak kahwin dengan anak Fatimah ini. Nak kahwin dengan anak dia. Pun tak boleh. Gitu. Tak boleh kahwin. Mana anak perempuan, adik-beradik perempuan susuan. Anak perempuan, adik-beradik perempuan susuan. Anak perempuan, adik-beradik susuan. Maknanya adik-beradik pada Fatimah lah. Betul tak? Adik-beradik Fatimah. Adik-beradik Fatimah siapa? Ummi Kalsum. Ummi Kalsum ada anak. Ummi Kalsum tu ada anak. Okey? Maka Ali tak boleh kahwin kepada anak Ummi Kalsum tu. Ulang semula. Anak perempuan, adik-beradik perempuan susuan. Ni Ali. Fatimah. Ibu susuan Aminah. Fatimah ada adik-beradik yang lain. Ummi Kalsum. Ummi Kalsum ada anak perempuan. Ali nak kahwin dengan anak perempuan Ummi Kalsum. Ali nak kahwin dengan anak perempuan Ummi Kalsum. Tak boleh. Gitu. Anak perempuan, adik-beradik perempuan susuan. Kan? Faham kan? Gitu. Kemudian ibu saudara susuan belah bapa. Ibu saudara susuan belah bapa iaitu perempuan yang menjadi adik-beradik susuan kepada bapa. Pun tak boleh. Ibu saudara susuan belah bapa iaitu perempuan yang menjadi adik-beradik susuan kepada bapa.
Kemudian ibu saudara susuan belah ibu. Ibu saudara susuan belah ibu, iaitu perempuan yang menjadi adik-beradik susuan kepada ibu. Kemudian anak perempuan susuan. Anak perempuan susuan, iaitu anak perempuan menyusu dengan isteri kita. Anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita. Okey, maka kita adalah bapa, kita ni dikira sebagai bapa susuan kepada anak tersebut. Anak perempuan susuan. Anak perempuan susuan iaitu anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita. Anak perempuan menyusu dengan isteri kita, maka kita adalah dikira sebagai bapa susuan kepada anak tersebut. Maka haramlah berkahwin. Banyaklah tu dia punya tu. Rupanya bukan satu je, banyak lagi hurai-hurai ni kan. Pecah-pecahan ni lah yang kita kena tahu. Kadang kita tak tahu tu. Pejabat agama pun kadang, kita pun kadang tak adalah cek macam ni punya jauh ni. Tak ada cek ni anak susuan ke bukan anak susuan. Kita pun kadang tak tahu juga. Yang tahu cerita kadang orang tu sendiri. Mak sedawai tahu, pak sedawai tahu. Kadang kita pun tak tahu. Yang tahu pak sedawai. Kalau pak saudara dia tutup mulut, tak tahulah. Kalau pak saudara, mak saudara buka mulut, oh dia ni anak susuan ni, tak boleh nikah, tak boleh kahwin. Kalau saatnya telah berlaku perkahwinan, tahu benda tu salah, kena beritahulah pejabat agama. Pejabat agama akan bertindakan untuk farak pernikahan. Farak pernikahan. Mana dipisahkanlah pasangan tadi. Macam tu. Dan anak itu kalau ada anak lah macam mana? Kalau ada anak, maka dinamakan sebagai anak wati syubhat. Wati syubhat. Pertumbuhan syubhat nama dia. Sebab tak tahu cerita. Yang tanggung dosa tu siapa yang tahu cerita lah. Kadang budak tu, kadang anak dia tahu nak nikah je. Dia dah minat lelaki tu pun dah minat dengan dia nak nikah. Lepas tu nikah lah. Dah nikah tu baru tahu, oh dia ni anak susuan ni, adik-beradik susuan. Mana boleh nikah? Kalau contohnya orang kata belum nikah lagi, dah tahu okey lah. Ni dah nikah. Dah dia pun dah honeymoon tu kan. Dah pergi Langkawi semua dua orang tu. Dah pergi Langkawi dia kan. Dah bermalam dekat sana dah. Ada juga kadang-kadang kes macam tu. Saya dulu terpaksa kadang, kita pun kadang terpaksa telefon tu kan. Kalau ada berlaku kes macam tu, kita pegawai ni atau macam timbalan pendaftar nikah ni, kita kena hubungi pengantin tu. Kalau saya ni berlaku kes macam tu lah, kena hubungi dia. Minta pisah, jangan tidur sama dulu lah. Kita akan buat sesuatu dulu. Kalau saya ni benda tu berlaku betul-betul dan benda tiba di mahkamah, kan? Maka terpaksalah parakkan pernikahan tu. Kena telefon pengantin tu. Kalau kita dah tahu sebagai timbalan pendaftar ataupun pendaftar, kita dah tahu benda tu, pak saudara, mak saudara dah cerita benda tu, dia ni adik-beradik susuan, kita kena hubungi pengantin tu walaupun dia tengah honeymoon, dia tengah sonok-sonok lah kahwin tu, kita lah kena telefon dia beritahu cerita sebenar. Dia tak boleh nak marah pejabat agama, tak boleh. Dia kena marah dengan pak saudara dia. Kenapa tak cerita awal-awal? Pak saudara pula, mana dia tahu? Dia kata, kau tak cerita Dan kau nak nikah. Kan? Tiba-tiba kau nikah. Time dia nikah, kau tak panggil Dan. Kan? Dia kau nak nikah, kau tak panggil Dan. Tiba-tiba dengar kau nak nikah. Kadang berlaku macam tu kan. Paksa lah kadang kita telefon, beritahu cerita sebenar. Kadang boret nak cerita. Tapi dah, benda dah kena cerita, Kan? Paksa lah. Nangis tak berlaku lah. Baik. Jadi hal ni berdasarkan hadis An Aisyah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah inna radha'ah tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Inna radha'ah, sesungguhnya penyusuan itu yang itu mengharamkan perkahwinan sebagaimana haram disebabkan kelahiran. Sesungguhnya penyusuan itu mengharamkan perkahwinan, kan? Sebagaimana haram disebabkan oleh
kelahiran juga. Macam tu. Baik, begitu juga dengan hadis Nabi sallam an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallam fi baiti Hamzah radhiyallahu ta'ala anha la tahillu li yahrumu minar rada'ah kama yahrumu minan nasab wa hiya bintu akhi minar rada'ah. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anha, katanya Nabi bersabda tentang anak perempuan Hamzah. Anak perempuan Hamzah, dia tidak halal bagiku disebabkan susuan rada'ah, sebagaimana yang haram disebabkan keturunan nasab. Dia adalah anak perempuan adik-beradik susuanku. Kerana Nabi dengan Hamzah ni adik-beradik susuan. Nabi dengan Sayyidina Hamzah adik-beradik susuan. Sayyidina Hamzah ni dia ada anak perempuan. Maka Nabi tak boleh berkahwin dengan anak Sayyidina Hamzah itu. Sebab apa? Kerana Hamzah itu adalah saudara susuan daripada Nabi. Dan anak perempuannya tak boleh kahwin. Macam tadi kan? Kan dah cerita tadi. Tak boleh kita. Itu sebabnya kita kena check betul-betul. Sebelum kita, itu sebabnya bila nak nikah ni kena tahu asal usul bakal pengantin. Kan bakal menantu kita tu orang mana. Jangan tiba-tiba disebabkan oleh duit, cantik dan sebagainya. Lawa handsome, bakal menantu lawa handsome, tu nikah. Tak tahu rupa itu ada hubung kait dengan gitu. Ada hubung kait dengan dia. Kadang bukan disebabkan budak perempuan tu bukan saudara susuan, tapi ayah itu, ayah itu atau mak itu yang ada kan kaitan berkenaan dengan susuan. Itu tak boleh kan? Kena cek baliklah. Baik. Jadi daripada Ibn Abbas katanya Nabi bersabda tentang anak perempuan Hamzah. Dia tidak halal bagiku disebabkan susuan. Ar-rada'ah, sebagaimana yang haram disebabkan oleh keturunan dan nasab. Ini nasab. Dia adalah anak perempuan adik-beradik susuanku, itulah Sayyidina Hamzah. Nabi SAW adalah adik-beradik susuan, menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Kemudian seperti mana lelaki, seorang perempuan juga haram berkahwin dengan bapa susuan. Seperti mana lelaki, orang perempuan juga haram berkahwin dengan bapa susuan. Kemudian anak lelaki susuan, adik-beradik lelaki susuan, anak perempuan, anak lelaki pada adik-beradik lelaki susuan. Bapa saudara susuan sebelah bapa dan bapa saudara susuan sebelah ibu. Bapa saudara susuan belah bapa dan bapa saudara susuan sebelah ibu. Itu juga haram berkahwin disebabkan susuan dengan perempuan yang berikut. Pertama, ibu mentua susuan. Ibu mentua susuan itulah perempuan yang menyusukan isi kita. Perempuan menyusukan isi kita. Ibu mentua susuan. Haramlah kahwin. Okey. Itu juga haram berkahwin disebabkan susuan dengan perempuan yang berikut. Pertama, ibu mentua susuan. Ibu mentua susuan. Itulah perempuan yang menyusukan isteri kita. Itu pun haram. Yang kedua, anak tiri susuan. Iaitu anak perempuan yang telah menyusu dengan isteri kita semasa perkahwinannya dengan suami dahulu. Anak perempuan yang telah menyusu, anak perempuan telah menyusu dengan isteri kita semasa perkahwinannya dengan suami yang dahulu. Yang ketiga, ibu tiri susuan. Ibu tiri susuan iaitu madu kepada ibu susuan. Madu kepada ibu susuan. Ibu tiri susuan, itulah madu dia. Madu kepada ibu susuan. Kemudian menantu susuan, iaitu isteri kepada anak susuan. Isteri kepada anak susuan. Okey. Itu juga tuan-tuan. Itu juga haramlah berkahwin. Haram kahwin. Boleh tuan? Faham? Sepupu. Ini cerita susuan. Sepupu boleh.
Sepupu boleh kahwin lah. Tapi dah kira macam kerabat dekat lah. Tak digalakkan lah. Kita dah cerita belakang kan. Sepupu kan. Sepupu hari tu dah cerita dah berkenaan dengan sepupu. Mana perempuan yang boleh dikahwini. Sepupu boleh kahwin lah. Dua sepupu pun boleh. Ni cerita tentang susuan. Kalau bukan sebab susuan boleh lah. Macam tu. Janda janda ada anak ayah lain kan? Janda tu ada anak, namanya anak tu Fatimah. Fatimah ni ayah lain lah. Kan? Janda, kemudian yang lelaki ni pula duda lelaki tu duda. Duda ada anak. Dia ada anak. Boleh kahwin? Bawah tu. Macam mana tuan? Ada dapat cerita dah gitu kan? Saya pun dah terlupa dah. Okey, nama janda tu Aminah. Anak Aminah ni namanya Fatimah. Fatimah Umar Razak. Fatimah ni ayah Razak lah, ayah Razak. Okey, Umar Fatimah, Umar Aminah. Betul tak? Jadi nak kahwin ni siapa? Fatimah. Mak dia ni Fatimah kan? Boleh. Boleh kahwin. Kan? Sebab ayah lain. Dia ayah lain, dia ni umat lain. Dia ni ayah lain. Dia ni umat lain. Dia boleh kahwin. Dia kira haram lah. Mahram lah tu. Mahram. 69. Itulah keluarga 69 tu. Jadi tunggang terbalik ada. Jadi tunggang terbalik lah. Mana ayah kahwin dengan umat anak kahwin dengan anak kan? Anak orang ni, anak janda ni kahwin dengan anak pada duda tu. Ya tu boleh lah. Tak masalah, boleh. Boleh. Lah Piramdi kahwin dengan Omak Piramdi kahwin dengan Omak Ayah Piramdi itu kahwin dengan anak dia. Betul tak? Siapa nama Siti Siti kan? Gitu. Ayah Piramdi siapa nama tu? Tompel kan? Kahwin dengan anak dia. Kahwin dengan anaknya. Lepas tu ayah itu, ayah Siti kahwin dengan Omak Piramdi. Ayah Siti kahwin dengan Omak Piramdi. Betul tak? Betul kan? Gitu. Boleh lah. Boleh. Tapi tunggang terbalik lah. Kau keluarga 69. Masalah nak memanggil tu. Nak manggil tu macam mana? Masalah nak memanggil tu yang susah tu.
Sebabnya bila dalam bab kahwin ni dia kena kata check dulu asal usul tu. Kan supaya jangan beli macam tu. Cerita betul-betul kan asal usul orang mana. Siapa mak ayah kan. Itu siapa ada beradik tinggal mana. Kan dulu kecil-kecil tu kadang-kadang bila dia dah besar, dia dah tinggal di kota. Kecil-kecil dia tinggalkan kampung. Kan ke kampung. Bila buka cerita tinggal kampung tu dah berkona. Rupanya tak jauh saudara mara juga kan. Tu yang takut jadi macam tu. Kes kalau dah berlaku macam tu, kalau seandainya benda tu haram, tak boleh diteruskan pernikahan tu, maka kenalah bubarkan perkahwinan tu. Kena terimalah macam tu. Kalau ada anak macam mana ustaz? Kalau ada anak namanya wati syubhat lah. Wati syubhat nama dia. Dia bukan anak luar nikah tak. Kalau nak nikah lain. Boleh binkan. Boleh dibinkan dengan ayah dia lah gitu. Tapi dia segi kata wati syubhat. Namanya wati syubhat. Mana disebabkan oleh tidak kejelasan perkara tadi. Tapi benda tu dah kena parak. Kalau pernikahan tu dah tak boleh parak pernikahan terus. Kena terima lah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, habis. Ada soalan lain? Kaabah dalam sejadah. Kaabah dalam sejadah kita semayang bukan menghadap gambar dalam Kaabah tu. Bukan kita menghadap Kaabah yang dalam sejadah tu. Kita semayang tetap menghadap pada kiblat. Kiblat yang asal kan. Kita asal sana. Kan Kaabah yang Kaabah dalam sejadah tu itu hanya sebagai tempat sujud saja. Itu hanya tempat sujud. Kalau kita sujud kan kita kena dah cecahkan dahi ke tempat sujud. Lepas itu dalam waktu kita solat pun kita memang kena pandang kepada tempat sujud. Kita ditekankan pandang kepada tempat sujud. Tapi dalam konteks kita semayang kita menghadap ke kiblat. Dia kata tak boleh, kenapa? Ada kata tak boleh. Yalah, sebab tak boleh itu kenapa? Tak tahu. Picak Kaabah hanya sekadar gambar je. Tak ada masalah pun. Bukan ayat Quran pun. Kan? Yang tak boleh itu contoh ayat Quran. Quran ke ayat Quran tertulis kat sejadah tu. Itu tak boleh. Tapi kalau hanya sekadar gambar Kaabah, tak ada masalah lah. Kan gitu, tak ada masalah. Pecah. Cuma yang paling baik jangan ada gambar apa-apa kat sejadah tu. Tak ada corak apa-apa, tu yang paling baik sekali lah. Kan? Kerana dengan sejadah tu pun, bila gambar-gambar corak-corak tu pun, sebenarnya kalau ikutkan hukumnya makruh. Kerana dia boleh mengganggu kita dalam solat itu. Tidak kalau gambar-gambar yang terdapat digantung-gantung dalam masjid. Gambar-gambar tergantung dalam masjid dan sebagainya. Kalau seandainya gambar-gambar itu boleh menjejaskan kita punya khusyuk itu, maka kita kena turunkanlah gambar itu. Jangan letak situ lagi. Kan? Kerana tekankan tak perlu apa-apa. Sebenarnya tak perlu apa-apa pun di depan. Tapi sebabkan kita ni, pesen kita ni memang nak cantik-cantik kan. Saya tengok zaman sekarang kan lumba-lumba nak cantikkan kat bahagian depan masjid. Dengan corak tu, corak ni dan sebagainya. Kenapa buat corak-corak ni? Ni nak ajak orang, nak galakkan orang datang masjid, ustaz. Kalau tak ada corak-corak kan tak lawa orang tak nak datang ke masjid. Kan? Tapi sebenarnya corak-corak tu punya makruh je. Macam tu. Tak digalakkan pun.
Sampai itu pula kalau corak-corak ini pun sebenarnya orang kata membawa kepada macam sombong sikit lah gitu. Ego sikit. Tengoklah aku punya masjid lawa cantik. Masjid kau mana ada? Tengok masjid dia penuh dengan corak-corak ke depan dia. Dengan ayat Quran tertulis dan sebagainya kan. Kan banyak zaman sekarang ni. Macam malah kadang dalam ada promosi-promosi harga pula dalam FB. Kalau nak cantikkan masjid kan, kontaklah kami, dia kata. Kami akan datang buat boswai lah, boswai bahagian depan masjid kan, cantiklah lawa lah. Tujuannya nak menarikkan orang datang lah ke masjid, ke surau, galakkan mereka. Tapi kalau sebenarnya hukum pun tak digalakkan. Tapi dah jadi trend macam tu zaman sekarang ni. Kalau tak lawa masjid, orang tak nak datang. Satu lagi, masjid ni tempat kadang orang bergambar. Kan? Pertama sekali pengantin. Pengantin kan kadang bergambar dalam masjid. Lepas ijab kabul tu. Kalau masjid dia tak lawa, dia tak nak nikah kat masjid. Macam masjid ni macam tak lawa je. Tak nak datang dah. Dia nikah ke masjid Sendayan tu. Tak lawa. Sendayan ke lawa kan? Ramai nikah tu. Waktu saya dari malam pendaftar tu. Nak nikah kat mana ni? Korea mana? Korea T3. Nak nikah kat mana? Masjid Sendayan. Kenapa nak nikah Masjid Sendayan? Korea kau mana? Tak lawa. Ustaz kata nak nikah tapi lawa. Gitu. Boleh lah nikah tempat lain. Korea tadi Korea lain lah. Tapi kena ada kebenaran daripada pegawai agama lah. Kalau agama membenarkan nikah di Korea Sendayan, kan masih Sendayan Kalawa kan. Tengoklah harga dia berapa. Tengoklah corak-corak ke atas tu kan Kalawa kan itu. Ramai. Tapi bukannya boleh nikah dalam tu pun. Dia dekat dalam beranda tu je. Pihak pentadbiran Masjid Senayan, dia tak benarkan nikah dalam tu. Dia nikah kat luar tu yang kaca transparent tu. Atap transparent tu. Kan? Nikah kat situ, bawah tu. Nikah kat situ, lepas tu adalah dia punya kursi-kursi semua, dia dah siap susun kat situ. Lepas tu gambarlah kat luar. Itu. Budak-budak kombo pun, universiti pun kadang-kadang bila dah habis kombo universiti, mereka pergi ke Masjid Senayan tu bergambar. Dia tengok. Ada berbas-bas di luar, pelancong daripada luar negeri. Pelancong daripada luar datang ke Masjid Senayan tu bergambar. Tengok lawa cantik. Saya pun kadang bergambar juga. Saya pun bergambar juga. Macam tu. Imam-imam pun bergambar juga. Kadang khusus buat ke situ tuan-tuan, imam. Lapis khusus kan bergambar. Gitu. Imam pun bergambar, pengurusi masjid pun bergambar. Semua bergambar ke situ tuan-tuan lawa. Tuan-tuan pun kadang pergi situ pun, bawa anak pinak pun, cuci-cuci pun bergambar juga ke situ. Memang ada masjid tumpuan lah gitu, lawa kan. Okey, wallah alam. Habis Sutuh apa? Kat mana? Dekat kubur. Kalau buat batu tu untuk kita sekadar nak tahan air kan, tak ada masalah lah. Tahan air kan, boleh. Yang tak boleh tu macam orang kata berhabis-habisan lah, berlawan-lawan sangat pada kubur tu. Itu yang tak digalakkan. Satu lagi yang penting itu batu nisan. Nisan tu hanya sekadar untuk kita nak tahu je kubur tu kubur siapa. Kalau ikut pada kubur di Madinah ke apa ke, mana ada. Tak ada tanda apa-apa pun kan. Macam tu. Hanya batu macam tu je. Dan berhias lebih-lebih pada kubur ni pun sebenarnya makruh. Boleh tahan sampai pada haram pula. Kenapa kita nak menunjuk ke orang lain? Macam tu. Kadang ada juga cakap tu arwah ni dulu ustaz dia kata duit dia banyak.
Kan? Jadi kami buatlah kubur 5,000, 10,000 dan sebagainya sebab sebab duit dia Ustaz, dia kata, bukan duit orang lain. Dia cakap daripada berhabiskan buat kubur tu, saya rasa lebih baik sedekahkan untuk arwah tu, kan elok. Kan? Belilah apa-apa ke wakaf ke dan sebagainya, niatkan untuk arwah tu lebih baik daripada berhabis-habis buat pada batu kubur tu. Ada juga cakap macam tu. Dia kata macam tu. Kenapa ni buat kata kubur ni mahal? Dia kata duit arwah Ustaz. Duit KWSP banyak. Kan? Jadi tak nak duit ini orang kata terpakai, dia kata. Tak nak duit ni terpakai besok, terguna. Jadi kita buatlah batu besar. Cakap apa? Bukannya boleh beri syafaat pun batu tu pada arwah tu. Boleh beri syafaat. Tak boleh beri syafaat pun pada arwah tu, tak boleh. Sebaik kita beli benda-benda untuk diwakafkan, untuk si mati kan. Itu lagi lebih baik. Macam tu. Daripada kita berhabis pada kubur. Wallahu a'lam lah. Ada macam tu, saya dengar-dengar macam tu lah, ada lah macam tu. Habis Okey, habis. Tak ada soalan lagi Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'anna fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum.